ada yang join, so saya akan share link kehadiran untuk isikan kehadiran sesi petang ni. Okay. Kemudian saya akan rekodkan juga sesi petang ni. So saya serahkan kepada Puan Nurudiana untuk take over sesi petang ni. Silakan Puan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelajar dan juga rakan-rakan daripada kampus perpustakaan cawangan lain yang sudi untuk join. So, perkongsian saya hari ini adalah mengenai Google Scholar dan juga Google Drive. Mungkin ada setengahnya pernah guna ataupun tak perasan function-function yang ada di dalam Google Scholar untuk membantu anda sebenarnya, bila selalunya orang guna Google Scholar ni untuk mencari artikel sahaja. Okay, jika ada pertanyaan boleh unmute, lepas tu boleh je nak tanya apa-apa masa saya tengah present slide, tunjuk hands on semua. Dan jika anda ada network yang stabil dan boleh buka Google Scholar, boleh terus kita bersama-sama hands on. So saya akan start dengan slide PowerPoint sebab nanti kita boleh selang-seli dengan hands on secara real lah. Okay, so dekat sini sebenarnya saya akan present slide dulu. Kita standby slide lah sebab kadang-kadang takut petang-petang ni tiba-tiba network tak berapa stabil ke kan. Sekejap Okay, sekejap. Slide. Okay, ada nampak slide? Fanida ada nampak? Ya, ada. Okay, so untuk modul LSA 402 ni dan juga Google Drive, kita akan bagi penerangan mengenai kepada student lah selalunya. Yang selalu student guna adalah dekat Google Scholar ni untuk cari artikel je. So, kena faham, dia walau bagaimanapun dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Okay, bila kita buat kelas selalunya pelajar pustakawan ni dia akan tanya dulu dengan pelajar, selalu cari artikel kat mana? So, mostly 99.999% student dia akan jawab Google Scholar. Sebab diorang rasa macam kat Google Scholar ni boleh dapat macam-macam. Tetapi antara dia punya kekurangan, bukan keburukan lah, kekurangan dia adalah Google Scholar ni dia terlalu bermurah hati dan berbaik hati lah. Apa je yang awak cari dekat Google Scholar ni dia akan masukkan, dan selalu pelajar dia akan mengalami keadaan di mana dia dapat terlalu banyak hits. Mula-mula semangat tapi lama-lama dah macam alamak 1 juta lebih nak filter dan sebagainya. Jadi dia akan rasa macam alamak banyaknya sangat nak cari. Okay. So perbezaan di Google Scholar ni dia ibaratnya adalah search engine untuk mencari segala hasil penulisan, segala apa saja yang ditulis oleh penyelidik-penyelidik, oleh researcher-researcher, para pensyarah, akademik akan masuk di dalam Google Scholar. Jurnal-jurnal yang diterbitkan dan sebagainya akan masuk dekat dalam hits Google Scholar. Even kita punya UiTM IR, kalau siapa biasa guna UiTM repository IR tu, sebenarnya diindeks juga di dalam Google Scholar. Okay, so Google Drive ni pula tempat untuk kita panggil bertindak sebagai anda punya backup. Tak kira lah file Excel ke, PowerPoint ke, nak letak apa, video ke, nak buat link pautan dan sebagainya, itu adalah menggunakan medium Google Drive. Okay, dia boleh juga bertindak sebagai anda punya backup. Selalunya saya akan cakap dengan student, kalau ada barang bahan penting ataupun anda punya research proposal, anda punya dissertation yang tengah assignment penting-penting, jangan terlalu percaya kepada hard disk ataupun pen drive lah. Okay, tak kisahlah pakai berapa tera hard disk pun, at least anda ada buat backup di dalam Google Drive. Okay, jangan letak cerita-cerita movie Korea ke dalam Google Drive, memang tak cukup. Okay, penting dia sebab dia bertindak sebagai menyimpan segala benda-benda file anda yang penting. Okay. Kemudian, ini selalunya yang terjadi. Orang tak faham konsep Google Search dan juga Google Scholar. Apa yang kita tahu sebenarnya, Google Scholar ni dia nak cari information, bahan-bahan maklumat yang penyelidik, research yang dilakukan oleh penyelidik-penyelidik, pensyarah-pensyarah, scholars, orang bijak pandai daripada pelbagai universiti ni, dia akan hubkan di dalam Google Scholar. Google Search ni pula cari apa? Gosip artis, apa lagi? Awak nak cari apa? Contohnya awak nak cari cara menulis, ibaratlah student kan suka tengok YouTube video, DIY, cara dan sebagainya. Bolehlah cari dekat Google Search, okay?
Dan apa yang diindeks di dalam scholarly publication ataupun Google Scholar ni, anda hanya akan jumpa jurnal artikel, boleh juga jumpa tesis. Itu yang dapat UiTM IR tesis yang 5 muka surat tu diindeks juga di dalam Google Scholar. Kemudian dia boleh bagi juga di dalam tu, kadang-kadang anda dapat books ataupun books chapter. Kadang-kadang ada buku yang kita hanya boleh baca page depan dia sahaja. Book chapters ni pula, chapter-chapter, kalau contohnya dalam buku tu ada 15 chapter, mungkin dia hanya bagi chapter 3 sahaja. Dan ada juga selalunya pelajar dia hanya akan jumpa abstract. Jadinya ada juga kadang student kata, alah saya guna Google Scholar ni tak dapat pun full text. Sebab apa? Sebab dia berbeza dengan databases yang dilanggan oleh pihak perpustakaan ataupun universiti. Sebab tu dekat Google Scholar ni kadang-kadang kita boleh baca teaser serta-serta muka surat sahaja. Hanya abstract sahaja. Bila kita klik PDF, dia minta apa? Dia minta password lah, dia minta bayar lah, purchase lah, dia minta masukkan apa, ID password lah, Kemudian di dalam Google Search ni pula, kalau anda perasan, dia akan tarik apa? Website, di dalam tu lah juga kita boleh kecilkan pencarian kita nak tengok image sahaja. Dia akan tarik juga daripada blog. Kita pun tak tahu blog tu blog haram ke, orang yang menulis tu ada latar belakang yang sahih ke tak sahih ke. Dan dia akan bagi hits Wikipedia. Jadi kalau anda nampak kadang-kadang nak cari tentang apa, contohnya nak cari drama ke apa, movie ke, biasanya dia akan bagi hits ataupun orang-orang penting dekat Malaysia ke ataupun overseas ni dia akan tarik daripada Wikipedia. Dan bila kita tengok dia punya layout dia, ranking ataupun kita panggil macam mana dia field indexkan di dalam Google Scholar ni, kita akan nampak dia akan bagi based on relevant. Relevant tu bergantung kepada keyword yang anda masukkan di dalam Google Scholar. Dan dia juga boleh membantu tarik according to author, siapa yang bertanggungjawab untuk menulis sesuatu, penerbitan, publication, artikel dan sebagainya. Dan dia akan bagi hits, kalau siapa perasan guna Google Scholar, dia akan bagi tahu cited by, bermakna berapa ramai orang yang cited that particular articles yang ditulis oleh seseorang atau seseorang pensyarah, akademik ataupun researcher itu. So kita boleh nampak kalau ramai orang cited, bermakna hasil yang ditulis tu bermakna penyelidikan dia tu relevan dan berimpact lah. So kalau di dalam Google Search pula, dia lebih kepada relevan ikut apa yang anda type ataupun tidak, keywords tu. Kemudian dia lebih kepada popularity of sites, bermakna ramai orang, contohnya kita nak cari hotel ke apa, kalau orang ramai guna Trivago, Trivago akan naik dulu. Kalau ramai orang guna booking, klik booking, popular daripada compare to Trivago, dia akan naik hits yang atas dahulu. Sebab ramai orang klik, dia akan terus scroll. Itu adalah antara cara macam mana dia tarik lah bila kita search menggunakan Google Search ni. So ada banyak-banyak faktor. Kadang-kadang, dan apa yang saya nampak adalah kadang-kadang bila awak guna Google Scholar ni, mungkin pagi awak dapat 1.3 million. Mungkin petang awak akan dapat hits yang berbeza pula walaupun menggunakan keyword dan juga topik yang sama. So tu kita pun tak tahu macam mana cara Google tu index lah. Baik, seterusnya macam mana Google Scholar ni boleh membantu. Sebab tu kalau kita tanya student cari artikel dekat mana, kalau dia jawab Google Scholar, kita rasa rega jugalah sebab Google Scholar ni akan tarik bahan-bahan ilmiah. Tetapi walau bagaimanapun ada keadaan di mana Google Scholar tak jumpa. Yang macam saya cakap tu lah, dia jumpa Wiley tetapi bila nak klik full text tak boleh buka. Dia jumpa artikel tu dalam sains darat, tak boleh buka full text, hanya boleh baca abstract sahaja. Dan sebenarnya kelebihan dia adalah kita boleh settingkan di mana Google Scholar ni boleh pergi kepada, kita UiTM ada library perpustakaan UiTM, betul? Dia boleh crawl kepada kita punya hits daripada website dan databases yang kita langgan. So kita tengok trik dia dulu nanti kejap lagi. So inilah perbezaan yang selalu kita cakap. Apa beza databases yang dilanggan dan juga dengan Google Scholar. Itu yang jadinya yang selalu student jumpa tu adalah battery full pula. Selalu student jumpa tu tak boleh download lah, kena masukkan ID password lah, kena purchase lah sebab anda tidak melalui gateway yang UiTM punya apa? Easy access punya gateway tu. Itu adalah perbezaan dia. Sebab gateway easy access tu dia dapat detect IP address dan apa saja yang dilanggan. So Google Scholar dia tarik, dia bukan tahu anda UiTM langgan ke, UiTM tak langgan ke.
Next adalah, ini adalah perbezaan dia. Okay, di mana citation dia kalau macam kita biasanya kita akan maklumkan pada pelajar nak tengok high impact journal, tengoklah pada Web of Science, Scopus, Imago, Journal Citation Report. Itu adalah antara database journal berimpak tinggi untuk kita minta pelajar refer. Okay, sebab itu dia ada perbezaan. Setiap database yang saya mention tu dia ada dia punya fungsi yang berbeza. Okay, dan yang penting sekali adalah keywords. Keywords yang anda nak masukkan. Sebab saya kata tadi, Google Scholar ni dia baik hati. Kadang-kadang tu anda type topik, keyword ke apa, dia akan dapat lah. Mula-mula excited 1 juta, 2 juta lebih. Okay, dan dalam databases biasanya dia ada feature-features untuk filtering. Okay, dia ada features-features untuk kita tick PDF full text sahaja. Okay, jadi maknanya anda tak payahlah rasa kecewa ke ataupun alah macam Google Scholar ni dah klik-klik tak tahu ada PDF ke tak ada PDF. Okay, kemudian di dalam databases yang dilanggan ni dia ada function untuk export references. Boleh export banyak-banyak, boleh download artikel lebih daripada satu PDF. Jadi dekat Google Scholar tak ada function tu. Di subscribe databases ada function-function features tersebut yang membezakan subscribe databases dengan Google Scholar. Okay, dan ada setengah tu pula kita boleh, databases ni kita boleh personalize, kita nak alerts ke, nak hits apa dan sebagainya. Boleh simpan history. Okay, dalam Google Scholar ni history tak boleh simpan lah, tetapi melainkan anda boleh create alerts according to keyword. Okay, so tu antara perbezaan-perbezaan yang ketara lah apa beza Google Scholar ni. Okay, so biasanya Google Scholar ni anda kena setting dulu. Di setengah orang dia macam rasa macam penting ke setting ni? Okay, sebenarnya perlu untuk kita setting. Kalau perasan yang saya tunjukkan dekat sini, kenapa dia keluar macam ni? Full text at UITM library. So ini EBSCO host. UITM subscribe pada database EBSCO host. Kemudian yang ini, full text from Science Direct. UITM subscribe. So sebenarnya kita boleh setting di dalam kita punya Google Scholar ini supaya kita dah tahu dah, okay, ini confirm dapat PDF full text artikel dia sebab kita dah setting dia. Okay, so cara nak setting sekarang ni saya nak anda buka pada Google Scholar. Okay, kita buka Google Scholar. Semua orang dah buka tak Google Scholar? Okay, ni Google Scholar punya interface lah. Okay, pada yang dah buka, okay, kalau disebabkan sekarang ni kita masih lagi dalam menghadapi pandemik COVID-19, yang bagusnya sebenarnya Google Scholar ni dia dah listkan antara publisher-publisher yang bagi free access berkaitan dengan topik COVID-19. Jadi kalau kita tengok ni antara top-top journal publisher lah. Okay, so semua orang nampak paparan Google Scholar ni? Nampak kan Puan Nida? Nampak Puan ni, nampak. Okay, so dekat sini sebenarnya kita boleh settingkan dulu. Semua orang kadang-kadang tak perasan tau function. Dulu saya pun mula tanya, apa benda menatang 1, 2, 3 ni? Macam apa benda je, tapi sebenarnya bila kita klik, kita boleh settingkan. Okay, so dekat setting ni lah sebenarnya kalau saya klik, nampak dia ada function search results, dia ada function untuk language. Kadang-kadang mungkin student ni nak baca artikel dia ada apa, orang kata third language yang dia nak juga, Google Scholar tu minta tarik juga. So kita boleh je, sebab kadang-kadang Google Scholar ni dia tarik lah Spanish, apa lagi dia tarik lah yang paper Chinese yang tak ada kaitan. So kalau anda hanya nak English saja, kita tick English. Okay, depends on anda nak filter kat macam mana. Okay, kemudian library links ni pula. Okay, dekat sini lah yang sebenarnya saya cakap macam mana kita nak minta dia apa-apa, pergi dulu link ke subscribe databases library UITM. Jadi nampak kat sini kita boleh pilih 5 library lagi, tapi buat apa nak pilih banyak library UITM je lah. Okay, so contohnya dekat sini saya type UITM. Okay, kita minta dia cari. So nampak dia dah terus pergi dah ni, Perpustakaan Universiti Teknologi Mara. Access it at, ini sebenarnya ada layer di belakang dia. Dia akan terus pergi kepada hits yang kita cari nanti adalah UITM library. Okay, dah buat? Semua orang dah buat? Dah buat ke belum? Boleh? Okay, next kita pergi pula move pada account. Okay, so ni dia akan bagi tahulah sign in off campus ni saya biar saja untuk tengok search activity kita dan sebagainya. Okay, kemudian kita pergi pula pada button. Okay, button ni sebenarnya
Dia macam mewujudkan lah. Kadang-kadang kita pergi dekat website ke apa ke, kita sebenarnya malas nak buka Google Scholar. Okay, sebenarnya kita boleh hidupkan button ni. Okay, so nanti dia akan keluar dekat atas dia ada macam extension punya function. Okay, so lepas kita dah setting-setting semua ni, jangan lupa kita pergi pada step seterusnya iaitu klik pada save. Tunggu sekejap. Jadi dia akan patah balik pergi Google Scholar. Jadi bila saya buat pencarian, contohnya saya nak cari tentang digital library. Okay. Okay, tahu kan kenapa saya letak tanda quotation ni? Okay, dia sebenarnya adalah satu tips dalam searching strategi. Bila kita ada satu keyword yang kita nak fokuskan, topik. Okay, contohnya saya hanya nak minta dia cari digital library saja. That particular keyword, kita letak tanda quotation. Ataupun dalam searching strategi dipanggil phrase searching. Supaya bila awak dapat hits, dia hanya cari yang relates tentang digital library saja. Kalau kita buang tanda quotation tu, dia akan cari apa? Kan saya kata Google ni baik hati. Dia akan cari digital tu sebagai satu keyword, library tu sebagai satu keyword, apa lagi? Library digital satu keyword dan digital library tu satu keyword. Tu yang dapat banyak sangat tu. Okay, so bila saya klik, tekan pada search. Okay, nampak tak kat sini? Mana yang ada hits access at UiTM library. So kalau tengok ini adalah Science Direct. Kita dah tahulah dia dah crawl pergi databases yang dilanggan oleh pihak perpustakaan. Nampak? Kalau tak nanti dia hanya akan pergi pada macam-macam tempat lah. Dia tak pergi ni. Kalau kita dah save tadi, dia akan cari yang UiTM. Nampak? Yang ini, Principle for Digital Library Development. So kita dah tahu dah, access daripada UiTM library. So samalah kalau saya klik ni pun, dia akan minta saya login dulu. So dekat yang easy access tu, make sure kita ni. Cuma untuk makluman sebenarnya, dulu kita langgan pada WorldCat Discovery ni. Okay, tapi sebab kita dah stop langganan WorldCat ni, jadi dia tidak berjaya jumpa jugalah. Okay. Tetapi tak ada masalah, at least awak tahu, okay, artikel ni sebenarnya dalam ACM. ACM ni dia dalam dekat easy access, okay, yang saya mention easy access yang ada databases apa saja langganan UiTM tu. Okay, make sure anda login dulu dan anda boleh straight terus pergi pada ACM Digital Library. Okay. Sebab kita dah tahu dah UiTM ada that particular databases dah langgan. So daripada menu ni pula, contohnya macam tadi kita nampak ini adalah daripada ACM. Jadi, okay, nak tahu kita langgan ke tak? Aduh lambatnya, sekejap Cari je daripada list ni ACM Digital Library. Okay, kalau tadi nombor 1 dia daripada Elsevier. Elsevier bermakna daripada database Science Direct. Okay, contohnya mana tadi nombor 1 tadi? Elsevier. Mana tadi? Page nombor 1 ke nombor 2? So kita terus pergilah pada Science Direct. Ini ACM, kita try tengok nombor 3 page. Okay, contoh ni Wiley. Jadi daripada sini anda boleh terus pilih saja. Kalau ACM, tekanlah A. Nampak? UiTM langgan kan ACM Digital Library. Kalau tadi Wiley, pergilah dekat W. Kalau Science Direct, pergi dekat S. Okay. Cuma sebab kita dah tak langgan WorldCat tu lah. Kalau kita langgan WorldCat tu dah boleh terus bersup je terus pergi dapatkan PDF artikel tadi. Okay. Baik, seterusnya apa lagi yang ada di dalam Google setting, Scholar setting ni sebenarnya, okay, pada mereka yang gunakan EndNotes, okay, dan juga untuk kita settingkan reference management software kita sebenarnya, di dalam Google Scholar ni kita boleh setkan, okay, kita boleh setkan, pergi balik dekat 3 ni, pergi balik di bahagian setting. Biasanya orang EndNote dia sukalah sebab kita boleh tikkan, hidupkan bibliography manager ni, show links to import citation into, so saya akan pilih EndNote. Jadi kita tekan save. Jadi bila kita buat pencarian, okay, nampak tak dia dah wujud dah menantang ni, import into EndNote. Jadi kepada mereka yang mengajar student, okay, cuma saya kena inform dekat sini, kadang-kadang ada setengah metadata yang diimport daripada Google Scholar ini tidak lengkap. Jadi kena download PDF artikel dia baru masukkan dekat dalam EndNotes. Sebab ada juga student tanya, kenapa bila saya import je dari masuk EndNotes daripada Google Scholar, ada setengah tu dia tak cukup-cukup maklumat dia, ada setengah tu title dia okey,
Tapi ada setengah maklumat tu tak complete, kena completekan manually. Sebab tu dia memang ada masalah untuk tarik metadata dia. Okay, sebab tu kalau kita guna EndNotes ke, kita guna Mendeley ke, kita gunakan cara yang betul. Kalau Mendeley tak ada masalah. Dapatkan saja PDF artikel, terus drag masuk Mendeley. Cuma kalau EndNotes ni, dia kena import dulu dia punya references tu, kemudian baru kita attach paperclip PDF dia. Okay, itu memang dia punya cara, cara step by step dia. Okay, so baik, ini cara yang tadi kita dah pergi untuk linkkan kepada Universiti Teknologi Mara. Baik, seterusnya, ini sebab saya cakap tadi, kalaupun kita sebab tak langgan pada WorldCat tadi, tak ada masalah. Jadi kalau saya nampak dekat sini PDF daripada Springer, saya pergi saja terus dekat dalam database library. So saya tahulah UiTM langgan kepada Springer, nampak? So kita boleh terus cari artikel pada database itu. Sebab yang ini, apa-apa pun bila anda login, dia dah detect dah. Ini adalah gateway, IP address yang dah di-detect untuk anda cari bahan-bahan yang dilanggan, okay, oleh pihak UiTM. Baik, seterusnya, step seterusnya adalah saya nak mention dalam database dilanggan oleh pihak perpustakaan, tak kisahlah ProQuest ke, Science Direct ke, dia ada satu features iaitu yang kita panggil Advanced Search. Okay, kalau anda biasa tengok database Emerald, dia ada satu kecil button Advanced Search tu. Okay, dalam Google Scholar ada juga, tapi selalu orang macam, kat mana? Sama, klik balik dekat 3 tab 3 garis ni, nampak tak ada Advanced Search? Tetapi, ini je lah. Apa yang boleh? Masukkan keyword, phrase apa yang kita nak. Kemudian, kita boleh juga narrowkan details pada certain author yang kita tahu nama dia apa semua. Dan kita boleh filterkan ikut tahun. Contohnya, anda hanya nak 5 tahun terkini saja, 10 tahun terkini saja pun boleh, tak ada masalah. So, gunakanlah function Advanced Search ini yang ada dekat dalam Google Scholar. Okay, setakat ni boleh? Okay. Puan Diana? Ya, saya. Puan nak tanya, kalau dalam Advanced Search tu, pencarian tu kena letak macam inverted comma tadi tu ke? Digalakkan. Okey, baik. Terima kasih. Digalakkan lah, sebab kita kena beringat bahawa Google Scholar ni kan baik hati. Kita letak nak makan dalam Google Scholar pun percayalah, dia akan cari juga hits perkataan nak makan tu. Okay. Baik, seterusnya adalah, kejap saya tengok ada ke orang tanya soalan ni. Isi kehadiran. Tak ada soalan setakat ni, tak ada soalan, Okey Di, boleh proceed Di. Kemudian apa lagi kita boleh tengok dalam Google Scholar ni selain daripada Advanced Search. So sebenarnya apa-apa pun kita memang advise pelajar untuk tahu searching strategi ni. Macam tadilah Cik Hafiz cakap, nak taruh inverted comma quotation mark untuk phrase searching ke tidak. Apa-apa pun bila kita membuat pencarian, kita kena faham konsep wildcard tu apa, boolean operator tu apa, keyword specific term tu apa, phrase searching apa, truncation tu apa. Di dalam kita punya library guide sebenarnya ada video tentang information searching strategy, dan sebenarnya pelajar kalau ada semester awal-awal tu dia akan sign up untuk kelas online databases dan kita akan ajar apa kegunaan function searching strategy ni. Sebab kita tak nak nanti pelajar selalunya, ini yang selalu student buat. Katalah dia nak buat dia punya research proposal, dia nak buat pasal apa? The impact of digital library in academic university. Siapa yang selalu type macam ni? Siapa yang selalu type macam ni? Dia mengaku. Contohnya dia punya kajian dia ataupun dia punya assignment dia, sebenarnya saya nak cari tentang impact ataupun saya nak tahu the effect of reading habits ke dan sebagainya. Dia type dah sebiji macam ni. Tak ada masalah. Type je apa saya kata tadi, Google Scholar ni baik hati. Tetapi apa yang kita nak tekankan di sini adalah selalu elakkan buat cara macam ni. Kalau anda tahu anda sebenarnya nak kaji apa, daripada satu statement yang panjang ni, apa dia punya main keyword topik yang anda nak cari. Bermakna janganlah type macam ni. Kalau sebab apa, nanti Google Scholar cari apa? The tu sebagai satu keyword. Apa lagi? Of ni. Apa lagi?
in. Elakkan menggunakan perkataan-perkataan macam ni. Memang Google Scholar ni berhati untuk cari. Tetapi yang ini pun dah 862,000. Selamat berjaya lah awak nak filter-filter yang banyak ni lagi. Okay. So elakkan cara macam ni. Okay. So dia jangan buat kerja ni kalau zaman semester 1 dulu boleh dah buat macam ni. Tapi bila awak dah masuk semester 5, semester 6, identify dulu apa awak punya main keyword dan buanglah perkataan-perkataan macam is, the, and. Okay, benda-benda macam tu. Gunakan dia pada tempat yang sepatutnya. Contohnya yang saya tunjuk dekat sini, okay, saya nak cari tentang virus outbreak. Dalam masa yang sama, saya nak fokuskan pada blood atau COVID tidak infect. Ini yang sebenarnya saya menggunakan teknik yang ini. Ada cara-cara dia, so saya gunakan cara macam ni. Jadi daripada banyak-banyak, kalau tadi awak main type saja randomly perkataan-perkataan tu, kalau kita fokuskan, contohnya macam ni, hanya dapat search result 1,290 sahaja. Tak adalah kemurungan sangat 800 lebih ribu tadi. Okay? Dan juga dalam hits-hits ni saya mention sekali lagi dia ada cited by. Cited by bermakna berapa ramai orang yang maknanya bila kita nak merujuk pada kajian-kajian yang dilakukan oleh orang lain ke apa, kita akan nampak lah. Okay, kalau setakat cited by 11 bukanlah kata paper dia ni tak bagus. Mungkin paper dia ni baru nampak 2019, baru lagi. Okay. Okay, kalau anda cari, anda akan tengok macam ni. Okay, cited by 235. Lepas tu, tengok tajuk dia apa semua. Bermakna, ramai orang merujuk kepada kajian dia ni. Itu juga menjadi faktor bila kita nak buat filtering. Sama ada bahan tu bagus ke, bahan tu ramai ke orang rujuk ataupun tak ramai orang rujuk. Okay, contoh macam ni, cited by 3. Jangan kata dia ni punya paper tak bagus. Sebab ni baru lagi 2020. Okay, mungkin bidang dia tu baru dibuat. Paper dia tu baru saja publish. Okay. Okay, boleh? Nampak ni 403. Dan kita boleh nampak juga kat sini macam saya mention, Google Scholar akan bagi tahu. Ini adalah buku ke, jurnal ke, dia akan bagi tahu di dalam kits bila buat carian tersebut. Baik. Kita move pada seterusnya iaitu Google Scholar Metric. Okay, Google Scholar Metric ni sebenarnya, dia sebenarnya nak bagi tahulah dalam banyak-banyak publication ni, ranking antara top, siapa top 16, top 10, top 5 ke, dan dia akan bagi, ni dia punya cara dia untuk rankingkan. Dia ada H-index, adalah kiraan dia macam mana, nak bagi tahu ranking. Sebenarnya ranking journal tu lah. Dia duduk dekat mana? Siapa dapat jawab? Dia duduk di dalam tepi ni. Sekali lagi kita tekan 3 garis tadi. Saya terus klik kepada matrix. So bila klik matrix nampak? Sudah dapat lah ni. Top berapa dia bagi ni? Top 100. So bermakna kalau kita tengok kat sini, publication Nature, New England Journal of Medicine kita UiTM langgan. Ini dalam bidang sains, science journal dia Lancet, IEEE, UiTM langgan. Okay. Dan kita boleh tengok performance journal publication, Nature ni berapa? 365. Kita boleh tengok detail lagi. Kalau saya klik 376 ni, dia akan bagi lagi dia punya performance ni. Nampak? Pada tahun 2015 ramai orang ni cited 27375. Lepas tu author dia pun ada juga ranking. Ini antara orang yang aktif tahun 2015, 2016, 2017. Nampak dia ni buat pasal apa? Mastering the game without human knowledge. Kita boleh terus klik pada bahan tersebut. Okay, bukan saja performance journal, publisher, tetapi disusun juga according to title artikel yang ditulis oleh seseorang itu bersama rakan-rakan dia pun ada jugalah, nampak nama-nama dekat sini. Co-author dia pun masuk sekali. Okay. Okay, itu dah. Lepas tu kalau nampak kat sini sebenarnya diikut bidang juga. Contohnya Nature ni. Okay, kalau Nature ni kita tahulah dia termasuk di dalam bidang subjek life sciences dan juga ni dia punya, dan general pun ada. Kalau kita nak cari bidang information management ni selalu kadang-kadang dia ada dekat IEEE, ni international conference relate dengan komputer. Okay, boleh tengok jugalah coding tu dekat sini. Contoh macam ni, IEEE Communication Magazine, dekat 130 ni tengok. Dia masuk di dalam bidang subjek Computer Networks and Wireless Communication. Ni detail-detail lah, 5G, network, wireless. Okay.
Itu adalah tentang matrix tadi. Baik, seterusnya. Okey, kita pergi pada My Library. My Library, tujuan dia sebenarnya untuk apa? Okey, dekat sini. My Library ni tujuan dia untuk apa? Kalau saya klik, okey, sebenarnya, ni sebenarnya saya bagi simple analogi lah. Dia sebenarnya macam awak punya My Favorite. Contohnya tadi, saya nak cari tentang digital library. Tak sempat nak baca lah, nanti dululah. Okey, kita pergi balik kat Google Scholar ni, kita cari digital library. Baru nak save je dulu, tak sempat. Contohnya, saya nak tahun 2020 saja. Cuma dia memang ada dekat sini lah. Anda boleh pilih ikut tahun 2020, 2019, 2016 ataupun anda boleh custom range kan tahun ni. Okay, nak 5 tahun saja ke pun boleh. Okay, so tak sempat nak baca, nak pergi makan lagi apa semua, kita favouritekan dulu. Okay, tekan star. Lagi mana-mana. Tekan star. Tak sempat nak baca, busy sangat, ada kelas apa semua. Ini pun macam bagus, tengok berapa ramai orang cited. Okay. Sebab tu saya cakap tadi, cited tu pun dia menyumbang menjadi faktor kepada ramai orang cited paper ni. Bermakna dia punya kajian tu ramailah orang rujuk. Okay. Tengok sini, ada tak lagi, baru 3. Okay. So itu antara function ni. Tak sempat baca, biarlah dulu dia macam add to favorite. Okay. So bila saya pergi dekat My Library ni balik, kita boleh recall balik lah. Ada berapa lagi artikel yang kita nak baca ke, okay. Yang kita dah save masuk dalam kita punya ni. Okay. Dan kita boleh buat apa lagi. Okay, ni export ni jangan salah anggap export ni adalah export dia ke references, tak silap saya. Dan kita boleh create label. Dah lepas baca, selalu kan awak create folder-folder dalam my computer tu. Satu tu artikel group, satu tu group assignment, satu tu my research proposal. Sebenarnya dalam ni pun ada function. Contohnya saya nak create satu ni 2, dia relate dengan teknologi framework. So kita boleh create label ni. Label S, create je baru. Ni macam lebih kurang awak groupkan dalam folder-folder. Contohnya ini lebih kepada saya punya research proposal. Jangan hilang ingatan pula dah create label ni. Kita createkan dia. So, dia dah masukkan dah dalam anda punya label. Boleh manage lagi label ni. Tersilap masuk dan sebagainya. Nak create label baru pula. Okay, tak ada masalah. Create saja. Ini adalah untuk group assignment. Jadi, bila anda jumpa artikel-artikel, nak masuk ke artikel tu tak sempat baca apa semua, masukkan dia dalam group assignment punya label. Okay. Ini lebih kepada cara anda menyusun anda punya search result tu secara lebih sistematik. Okay. Pernah guna tak function ni? Label apa semua ni? Itu baru hari ni. Okay. Boleh? Mula-mula kita yang tak biasa ni kita rasa macam apa benda lah ni banyak sangat dekat dalam komputer. Ada folder dekat dalam Google Scholar pun ada folder ibaratnya label-label, tetapi all the way bila anda mencari tak sempat baca, nak bookmark dia sebagai favorites, nak simpan, okay. Anda boleh gunakan function-function ni untuk jadikan anda punya Google Scholar tu lebih sistematik. Okay. Next adalah, okay, ni lebih kepada penyelidik-penyelidik lah. Kalau pelajar-pelajar tu mungkin anda aktif menulis, publish paper ke, ada yang pergi conference ke, sebenarnya anda boleh settingkan anda punya profile ni. Okay. Saya pun dah lama tak update di mana kita boleh letakkan segala jenis apa saja yang kita tulis ni, masukkan dia di dalam kita punya profile. Jadi macam contohnya Rusob ni is quite familiar, famous jugalah dan familiar di kalangan researcher-researcher di UiTM. Kita boleh tengok lagi performance kita, berapa ramai orang cited, okay, sejak tahun bila tinggi sangat, ramai sangat orang cited paper yang ditulis tu. Okay. Dan dia akan bagi juga kalau kita ada buat co-author, kita ada join, tulis paper dengan orang lain ke apa pun, kita boleh masukkan dekat dalam ni. Okay, so ni antara researcher yang quite famous juga dalam UiTM. So sebenarnya anda kena set lah kepada mereka yang ada menulis, set dulu dekat profile ni. Okay, bidang anda interest apa dekat sini. Okay, my profile. Okay, supaya senang, nanti Google akan mergekan saja. Kalau anda ada paper-paper ni, dia akan mergekan dalam satu account yang sama. Okay, jadi bila orang cari tentang apa anda aktif menulis tentang digital library contoh lah kan, topik tadi, jadi orang akan nampaklah ini lebih kepada visibility of researcher punya profile. Okay,
interest kita apa, kita nak tahulah kita ni expert bidang apa, letak je lah dekat dalam ni. Okay. Baik, itu adalah untuk researcher profile. Okay, issues dia ini antara researcher punya isu lah. Okay, nama tak sama. Okay, lepas tu Google ID ni berbeza pula. Kalau researcher ni dalam Web of Science dia pakai ID lain. Dalam Scopus ID lain. Tapi sekarang ni sebenarnya pada researcher dia orang kena create satu je tempat iaitu ORCID ID untuk diintegratekan dalam Scopus dan juga Web of Science. Okay, so penting lah untuk penyelidik-penyelidik ni. Sebenarnya dia visibility lah. Kalau dia tulis, duduk senyap-senyap, tak promote, tak letak dalam Google Scholar, orang tak jumpa. Dia tulis, dia simpan sendiri senyap solo-solo je. Okay? So itu adalah antara untuk tips lah untuk penyelidik ataupun researcher ni nak bagi dia punya penulisan, penyelidikan dia tu visible. Okay? Baik, kita pergi pula pada Google Drive. Okay, Google Drive ni simple je sebenarnya sebab saya rasa semua orang dah expert tentang Google Drive. Cuma tak kisah, tak ada limit nak create sepanjang anda jadi student nak create ada 5 Google Drive ke tak ada masalah. As long as nama yang anda create tu tidak ada ataupun dah tak ada orang lagi yang create guna ID ataupun orang kata apa nickname account tu tak ada lagi orang guna. Okay, kalau tak nanti kan dia akan suggestkan anda tukar bila masa nak register tu. Okay, dan security dia sekarang ni kalau siapa perasan bila anda access daripada mana-mana device dia akan hantar alert. Setengah tu dia pakai G-code tu. Dia tu lebih kepada security lah. Okay. So ini general information. Google Drive memang bagi 15 gig. Anda boleh simpan dokumen. Sekali lagi kita advise pelajar kalau anda ada penting-penting punya dokumen, simpanlah satu backup dekat dalam anda punya Google Drive. Buatlah folder, import masuk. Kerana setengah orang rasa macam leceh. Tetapi sebenarnya buatnya komputer crash. Apa lagi? Hard disk corrupt. Pendrive tu yang cakap lah, kita orang macam-macam pendrive kita jumpa dekat library punya makmal komputer tu tertinggal, benda kecil kan. Lepas tu apa lagi? At least ada backup. Paling tidak pun lupa password je, betul tak? Okay. Kemudian kalau kita buat online ni, contohnya assignment group, kan boleh collaborate, orang boleh edit real time apa semua, tak perlu nak save automatic, dia akan terus simpan dekat cloud. Okay. Cuma yang tak bagusnya yang tak bagus ni minggu lepas semua orang tengah bersuara sebab ini adalah berita yang baru saja diterima pada 11 November. Google dah keluarkan press release menyatakan bahawa tidak ada lagi free 15 gig selepas Jun, 1 hari bulan Jun 2021. Sebab dia nak minta kita subscribe yang dia punya Google One tu. Google One tu tak silap saya ada berapa tera, berapa gig. Kalau tera tu dia lagi mahal sikit lah. Jadi untuk anda simpan anda punya sekarang ni kan orang suka simpan gambar dekat Google Photos kan. So ini adalah antara isu yang orang kata nothing is free sekarang ni. Okay. Baik, yang seterusnya adalah Google Drive Tips and Trick. Okay, ini biasanya antara kelebihan-kelebihan bila kita guna Google Drive lah. Okay, bermakna anda boleh simpan, kalau siapa guna handphone tu boleh buka saja dokumen-dokumen. Kalau file tu besar sangat, dia akan auto createkan terus Google link. Okay, so tak ada masalah. Okay, so sync tu tak ada masalah. Anda boleh guna sync yang dekat laptop, boleh terus sync dekat handphone. Okay, dia memudahkan lah. Dan kepada pelajar, kita juga advise sekiranya anda onkan Google Stream ni. So Google Stream ni ibaratnya kalau kita ada bahan-bahan penting, okay, kita onkan ada satu lagi backup untuk kita bila kita createkan dia akan synckan dokumen-dokumen tu ke dalam Google Drive file Stream G ni. Okay, saya pernah juga buat tapi sebab lepas tu saya remove sebab dia macam lambat sikit lah, dia bergantung kepada network juga ni. Okay, so sebab dia akan backup apa saja yang ada kat Google Drive. Dan sekiranya anda ada dekat laptop tu penting-penting nak backup, boleh masuk terus dekat dalam Google Stream. Okay. Okay, ni ada dia punya comparison pula antara file yang kita simpan dekat Stream, okay, dengan yang kita backup dengan Sync. Sebenarnya Google ni dia apa-apa pun sebenarnya dia minta apa-apa pun kalau kita nak lebih kena bayar lah. Tu je dia punya trik. Boleh dia dah keluar-keluar ada yang boleh ada yang tak boleh ni sebenarnya dia minta kita untuk langgan. Tetapi untuk UiTM sebenarnya kita dah langgan G Suite ni yang UiTM punya staff. Okay, cuma baru-baru ni ada juga isu di mana ada setengah kampus dah tak boleh record. Dia macam saya masih lagi boleh record bila kita buat Google Meet, Google Meeting apa semua. Ada setengah tu dekat Kedah tak silap, pustakawan dia maklumkan diorang dah tak boleh dah.
Sebab kita tak langgan ada satu features tu. Jadi kalau buat live ke apa, hanya limit beberapa ratus orang saja. Itu pun satu juga, apa-apa pun kena langgan. Okay, so ni tengok contoh. 15 gig berapakah harganya, 100 gig berapakah harganya, 200 gig berapa harganya. Nampak? Ini pun saya rasa harga dia nanti akan berubah juga bila dah start 1 Jun 2021 nanti. Okay? Ibaratnya macam Astro jugalah, langganan-langganan kita ni berbeza-beza kan. Business lain pula, nampak? Kalau orang yang baru-baru mula buat dropship agent ni, ni berapa harga dia? RM20. Business standard berapa? Business plus berapa? Enterprise pula berapa? Ni semua apa-apa pun duit lah. Okay? So itu saja, boleh follow kita punya social media. Ada soalan tak? Kalau nak tanya ke apa ke? Okay, saya stop dulu presenting. Kok ada orang nak tanya? Saya present balik. So, ada soalan dari Farizan. Google Drive UiTM 15 apa tu 15 gig juga ke? Tak ada, kita punya unlimited. Oh lah. Kita punya unlimited. Sebab kita G Suite tu. Lepas tu kalau kita share video yang kita Google Meet ni record ke apa, dia akan bagi dalam bentuk Google Link. Okay? Oh, seronok dia. Ye katanya. Apa ye? Ya, tapi Kedah memang tak boleh record. Saya tak pasti yang lain ni boleh record ke lagi. Kampus korang bagi tak? Sebab saya masih boleh. Lepas tu Azlin kata, Puan saya dah tak boleh record. Lepas tu macam lah, kesiannya dia tak boleh record. Sebab hari tu bulan lepas kan kita dapat email yang kata apa? Ada limit untuk bila kita buat Google Meet. Kemudian dah tak ada function record. Betul Cik Hafiz, jangan seronok sangat. Nanti dia suruh kita upgrade kita punya, walaupun UiTM ada langganan, tapi nanti dia adalah tu feature yang lain tu kena additional bayar. Okay, yang student okay? Okay. Saya pun mula semangat juga pergi backup dekat Google Photos UiTM, tapi lama-lama sebab nanti admin boleh tengok gambar-gambar kita kan, so tak jadi lah. Tak jadi dah. Ya, Gmail UiTM dipantau ya. So saya tak adalah letak dekat dalam saya ni. Kalau yang personal-personal, letak dekat personal Gmail. Okay. Boleh-boleh yang lain student ke? Okay tak? So tu antara feature-features yang Google Scholar ni membantulah student in terms of anda boleh create alerts, label, boleh apa lagi, favorites kan, boleh save kalau siapa guna EndNotes boleh terus import. Boleh je siapa guna Mendeley ni guna function reference manager tu, jangan pilih EndNotes, tapi jalan dia panjang sikit. Apa-apa pun saya lebih advise pelajar save dulu PDF, tarik je masuk dalam Mendeley, tu lagi bagus sebab sometimes metadata dia tak dapat baca nanti. Ada soalan tu daripada Hafiz. Puan Di, artikel-artikel dalam Google Scholar ni bukanlah semua free dan boleh access full text kan? Ya, bukan semua. So antara tips yang saya boleh share adalah, okay, untuk kita pelajar ataupun user ni nak tahulah artikel tu ada PDF ke, tak ada PDF ke, selalunya dalam saya punya kelas saya akan minta mereka installkan 2 extension ni. Siapa yang selalu dengar saya membebel pasal Copenio ni, install lah Copenio. Cuma Copenio ni sebenarnya sebab dia sync dengan kita punya ni EndNotes dan juga Web of Science. Sebab dulu namanya adalah Copenio, tapi sekarang dia dah upgradekan nama dia, brandingkan kepada EndNote Click. So bila saya buka dekat Google Scholar, dia akan minta login so sebab ini saya dah login saya punya account, dia akan detect lah. Okay, dia sebenarnya PDF tracker. Bila kita cari kat Google Scholar, dia akan bagi tahu nanti PDF found, PDF found. Okay. So dia ada keluar macam ni, view PDF. Okay, satu lagi cara adalah saya akan minta user untuk installkan juga Unpaywall extension ni. Unpaywall extension ni, okay, kita masukkan dia juga dekat dalam kita punya extension supaya sometimes dekat dalam Copenio tak jumpa, tetapi jangan terperanjat kalau anda akan jumpa dia nanti di dalam Unpaywall ni. Dia akan buka gambar kunci terbuka ni.
So bila saya addkan tu Chrome, okay, bila kita cari, okay, biar je dia add, kita dah add dah dia. So bila saya pergi ke dekat Nature punya database ke, contohnya Nature, misalnya database apa-apa pun, bila dia jumpa, ataupun kadang-kadang kita pergi PLOS ke, bila dia jumpa PDF tu, dia akan keluar nanti, PDF found. So dia ibarat PDF tracker lah. So dua ni antara yang kiranya yang saya recommend lah. Nature sebab, Unpaywall ni sebab dia akan crawl kepada open access yang legal. Okay, Copernicus ni dia akan tarik dulu daripada Web of Science. Sebab ni, sebab dia satu company yang sama lah. Okay, sebenarnya, tetapi sebab tu saya kata sometimes dalam Copernicus tak jumpa, nama baru dia EndNote-Click, tetapi dalam Unpaywall sebenarnya dijumpa. Okay? Boleh juga guna web importer. Itu untuk references Cik Shanizam. Boleh juga guna web importer. Sebab dalam web importer Mendeley tu, bila dia jumpa bahan tu, kita boleh savekan references dia dalam masa yang sama. Kita boleh juga tick. Kalau ada full text PDF, dia akan save references, maknanya maklumat bahan tu, journal tu, siapa tulis, siapa publisher dia, title dia. Dan dalam masa yang sama, kita boleh import PDF dia sekali, serentak. Okay? Tapi kalau dah guna Mendeley lah. Janganlah kejap-kejap tukar-tukar pula. Kejap nak guna EndNote, sekejap nak guna Mendeley. Kalau anda dari awal dah guna Mendeley, just maintain saja guna Mendeley. Okay? Sebab Google Scholar ni diindeks macam-macam. Ada yang daripada open access publication, ada yang daripada publisher, ada yang daripada repository university, ada yang daripada databases yang dilanggan oleh pihak universiti. Kan saya kata baik hati, tapi dia akan tarik segala jenis penyelidikan bahan ilmiah. Itu je yang saya boleh simpulkan. So kalau student, kita akan tanya student macam ni je, cari artikel untuk assignment guna Google Scholar ke Google? Biasanya dia akan ada haluan kiri, haluan kanan tau. Ada yang akan jawab Google, ada yang jawab Google Scholar. Jadi kita kena bagi tahu orang, ada perbezaan guna Google, ada perbezaan guna Google Scholar. Google Scholar akan tarik bahan-bahan yang ilmiah lah. Okay, yang ditulis oleh researcher, yang dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik universiti, daripada jurnal, daripada databases pun dia akan bagi hits, daripada repository. Google tu kita akan bagi analogi macam tu je. Gosip artis, jualan murah, benda yang tak betul pun semua dalam Google. Okay? Betul, boleh. Slide saya tu pun daripada Puan Nurul Farihah punya slide, tapi saya dah munikan sikit ikut yang update punya. Nanti kalau nak share, nanti saya sharekan. So siapa nak tambah-tambah dalam slide tu bolehlah. Okay? Boleh. Okay, ada lagi soalan? Cumanya bila kita buat alert sini yang bagusnya adalah ada orang suka, ada orang tak suka sebab nanti dia akan datang ni tau, dia akan datang dekat anda punya Gmail bagi tahu ada bahan baru yang relates dengan keyword digital library tu. Kadang-kadang ada orang tak suka sebab macam memenuhkan saya punya email je. Tapi bagus juga sebab dia bagi tahu okey ada artikel baru masuk apa semua. Okey? Sebab kita bukan hari buka Google Scholar, logik tak? Okey? Soalan Puan Di, apa beza Mendeley dengan Unpaywall? Function tak sama kawan-kawan. Function tak sama. Mendeley adalah untuk manage references. Unpaywall dan juga Copernicus ataupun sekarang ni dipanggil EndNote-Click tu, dia adalah PDF tracker. Yang bila kita crawl guna website publisher ataupun kita guna Google Scholar ni, kita akan dimaklumkan bahawa dia jumpa PDF tersebut. Mendeley untuk kita manage artikel yang banyak-banyak kita dah dapat ni, katalah 35 PDF tu, macam mana kita nak manage dalam kita menulis, nak bagi citation macam mana, nak buat in-text citation macam mana, nak create references dekat kita punya assignment macam mana, function tak sama. Jangan salah info. So kalau nak cari ibaratnya PDF tracker, kita gunakan Unpaywall ataupun EndNote
klik tadi, Companion lah nama-lama dia. Untuk manage anda punya references. Yang artikel anda dah simpan-simpan sampai 85 PDF tu nak buat apa? Dekat situlah kena ambil modul yang seterusnya, sama ada anda nak pilih LMS 300 atau 301. Mendeley ataupun EndNotes. Dan jangan campur-campur pula. Kalau dah guna Mendeley, proceed saja guna Mendeley. Kalau dah guna EndNotes, maintain saja guna EndNotes. Cik Hafiz, easy word. Boleh. Dia kena step by step. Mula-mula kita masuk kelas modul ni, kita belajar dulu apa yang UiTM ada, iaitu di electronic di library system. Lepas tu kita pergi upgrade lagi, belajar pula macam mana nak access online database. Lepas tu belajar pula daripada online database tu, pergi kepada perincikan Web of Science dengan Scopus tu menatang apa pula. Itu untuk high impact, jurnal-jurnal berindeks tinggi. Dia lain pula, feature-feature dia tak sama. Lepas tu dari banyak-banyak artikel tadi yang anda dah dapat, dah save dalam folder apa semua, Mendeley ataupun EndNotes untuk susunkan anda punya references tu. Nak cite orang tak boleh simply cite, dia kena ada cara yang betul. Okay? Lepas tu boleh pula pergi kepada macam mana pula kalau siapa Google Scholar, Google Drive ni apa function dia, macam yang kita pergi hari ni. Dan kita ada banyak course lagi. Easy Write tu pun yang saya akan ajar easy je. Saya tak akan bagi student pening. Saya akan ajar yang easy, yang anda memang guna di dalam function Microsoft Word tu apa. So bila dah semester, student dah ujung-ujung, dah ada semangat nak publish paper, boleh pula datang ke kelas Write and Publishing. Okay. So ada banyak modul lah. Ni antara salah satu modul dia. So boleh kita post it ke Google Drive? Google Drive tadi saya dah mention, Google Drive ni diorang dah biasa guna Puan Ida. Google Drive ni, kejap. Google Drive ni sama je function dia. Kalau siapa guna Gmail tu, anda dah biasa guna Google Drive apa semua kan. Kejap Okay, kejap. Cuma keutamaan dia sebenarnya Google Drive ni apa-apa pun kita simpan lah, benda-benda penting ke apa ke dekat dalam Google Drive ni. Okay, jap. Sebab dia ada restriction dia di dalam Google Drive ni. Okay, kalau kita pergi lah, ini yang UiTM punya Sekejap So dalam UiTM punya ni biasanya dia akan bagi tahulah priority ni kadang-kadang kita nak refer balik folder tu, anda boleh tickkan dia sebagai priority. Ni ada lah star ni dia sebenarnya untuk macam kita favorites kan, kita akan selalu rujuk. Okay, dan sebenarnya apa saja drive-drive yang anda create kat dalam ni, contohnya folder ke, okay, anda nak create apa lagi, dokumen ke, kita boleh create kat sini. Nampak? Google Doc, ni macam Microsoft Word lah. Okay, Google Sheets, Google Slide, okay. Nak buat form questionnaire dan sebagainya, ada banyak lagi sebenarnya, nampak ni. Ada sebenarnya video player lah ni, banyak-banyak lah, saya tak explore yang ini yang selalu kita gunakan. Okay, so apa saja ni sebenarnya yang kita create kat sini, kita ada function untuk kita sama ada share dengan orang yang tertentu saja ke, okay, apa-apa saja dengan orang yang kita kenal saja ke, between UiTM organisasi. Kalau UiTM tu hanya UiTM saja yang boleh akses. Okay, kita boleh juga settingkan macam tu. Ataupun kalau anda nak create something, kita boleh add orang dan kita boleh juga letak orang tu editor ke. Contoh saya ambil satu file yang ada dekat sini. Okay, ni taklah kerja sekolah anak pun ada dalam ni. Contoh kejap, ini file apa new arrival ni. Okay, contoh macam ni. Saya ada benda ni, saya ada buku yang saya nak share ke apa ke. So bila kita pergi dekat sini, yang ada PDF file dekat sini, okay, kita right click. Nampak? Kita boleh share. Share ni yang saya mention tadi. Nak share, kalau orang dalam UiTM, sebab ni adalah account UiTM, bila saya type, contohnya saya type. Nampak? Saya nak share dengan Cik Hafiz. So saya boleh je share dengan Cik Hafiz macam ni. Okay, kemudian okay, kita bolehlah type message dekat sini. Okay, kita nak bagi dekat orang-orang tertentu saja. So kita boleh direct send ataupun kita boleh copy link pun boleh. Bermakna orang yang dapat benda ni nanti, dia hanya akan buka according to URL itu sahaja. Okay, contohnya
untuk Cik Hafiz. Bolehlah Cik Hafiz nanti guna ke apa, kita boleh send macam ni. Okay? Nanti Cik Hafiz check lah, dapat ke tak dapat. Okay, contoh macam ni, Academic Praise Bank, saya nak share dengan siapa. Kita boleh juga nak download. Yang bagusnya kadang-kadang kan kita kan tak bawa pen drive. Lepas tu kita macam alamak macam mana ni, macam mana. Kita just kat sini kita dah boleh guna dah. Nak download pun boleh, terus download. Okay? Nak just ambil link saja pun boleh, tak ada masalah. Link tu maknanya nanti kita boleh lah share WhatsApp orang ke apa semua pun boleh. Okay? Dan trash ni, apa saja yang kita delete sebenarnya, nampak? Selagi kita tak empty trash, dia masih duduk di dalam kita punya trash ni. Terlajak tersimpan, terlajak buang dan sebagainya, dia masih ada kat sini. Kalau tengok sebenarnya UiTM, walaupun tadi kita kata UiTM ni kita langgan yang G Suite tu kan, nampak storage untuk Google Drive dia dah bagi hanya 11.4 gig saja. Maknanya 15 gig tadilah, ada setengahnya tu saya dah guna dah. Simpan macam-macam ni. Nampak? Dah simpan macam-macam. Okay? So dah tahu jugalah dekat sini sebenarnya dia bukanlah bagi kita unlimited. Still nampak ni. Dah tinggal berapa dah. Okay? Lagi apa? Nampak video-video kalau yang berat-berat semua dia boleh still boleh baca dekat dalam ni. Okay? Boleh? Cuma itulah saya cakap apa-apa pun benda-benda penting yang anda ada simpan, apa lagi anda punya assignment group, kalau mungkin statistik bahagian ke contohnya buat dalam Excel kan, masukkan dia dekat dalam Google Drive, lepas tu nak minta edit ke apa ke, kita boleh terus save dekat situ je. Bila kita create form ke, tak payahlah nak save lain, download dulu, lepas tu nak email, attach tak perlu. Semua boleh terus set online sahaja. Ni ramai-ramai dalam ni ada ni pustakawan yang terror pakai Google, selalu diorang create form apa semua kan. Okay. Ada soalan lagi? Sekejap, kau terlepas soalan diorang ni. Okay, Puan Ida ada bagi evaluation form. Ni Google Doc ni. Kalau kita nak buat evaluation form ke, dulu kan isi borang, sekarang tak payah dah. Cuma kena alert kalau siapa yang buat Google Form ni, make sure jangan ada satu button tu, make sure dia jangan tick lah, sebab nanti sekarang orang yang luar daripada UiTM tak boleh nak isi. Ada setengah tu kan diorang restrict kan, borang tu hanya untuk UiTM, between organisation saja. Make sure kalau kita buat jenis borang-borang evaluation ni, openkan dia. Okay? So siapa je ada Gmail boleh isi, ibaratnya macam tu lah. Okay, Rosmariati. Cik Hafiz cakap tu lah, share folder ke kita boleh allow share folder tu nak share dengan siapa pun boleh. Cuma yang bagusnya UiTM ni dia control macam tu lah yang saya nampak. Between organisation, dia dah detect nama-nama user UiTM tu. Bila kita nak share folder tu dengan orang luar, dia akan remind, dia ada remark keluar notification. Are you sure you want to share this folder dengan orang yang di luar organisation UiTM? Dia akan tanya kita lagi sekali macam tu. Sebab dia macam tak bagilah simply kita share dokumen-dokumen ni kan. Okay. So kalau tak ada soalan, itu sajalah saya punya perkongsian. Kalau ada yang tak cover ke, kekurangan ke, minta maaf banyak-banyak lah. Mungkin ada orang yang lagi expert Google Scholar dengan Google Drive ni, tapi yang selalunya saya akan inform student pun yang penting-penting yang student perlu tahu. Sebab kadang kalau kita ajar yang lebih daripada tu pun kadang-kadang student tak guna pun function-function tu. Okay. Ni antara benda-benda yang ni. Ya Cik Hafiz, kenapa saya punya tadi 14 je? Storage saya 11.4 gig dah guna. Oh okay, dah faham. Yang dah guna. Minta maaf. 11.4 gig yang dah guna. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Oh Cik Hafiz tanya ni orang Infotech. Tu use, nampak? Petang tak nampak. Yang dah guna. Okay. Tapi yang pasti Google Photos saya bukan guna UiTM punya Gmail.
Okey, boleh ke nak tanya kalau nak dapatkan thesis level master dan PhD dalam bentuk PDF, selalunya boleh search guna apa selain daripada Google Scholar yang free untuk student? Okey, untuk thesis, tak kisahlah thesis degree ke thesis master PhD untuk UiTM ke? Kalau untuk UiTM anda kena gunakan UiTM IR ataupun access login ke MyKM portal. Okay, Puan Ida boleh letak link MyKM portal. Cuma memang UiTM restriction dia adalah 5 muka surat sahaja. Malangnya itulah yang memang rules yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Sebab tu kalau anda download memang dapat 5 muka surat. 5 muka surat tu daripada cover depan sampai berapalah page yang kelima. So alternatif untuk thesis selain daripada thesis UiTM, kita boleh tengok apa dekat mana. Tengoklah dekat Myto. Saya share sikit lah. Myto ni dia menempatkan thesis Perpustakaan Malaysia. Okay, yang saya tengah buka ni. Sekejap, saya share sekejap. Itu satu cara. Macam promoter. Itulah bagi saya jual barang agak-agak mesti ramai orang beli ataupun orang tengok tak beli. Okey, boleh tengok dekat Myto. So Myto ni dia merupakan satu projek yang dibangunkan, inisiatif yang dibangunkan oleh kerjasama di antara universiti-universiti kat Malaysia ni. Lagilah dengan PKP sekarang ni takkan nak pergi USM, mana boleh merentas negeri, merentas daerah semua tak boleh. Carilah dekat sini sebab dia akan crawl ke repository universiti USM sebab ada setengah universiti ni dia tak panggil macam UiTM, institutional repository, ada yang panggil digital repository lah, ada yang panggil academic repository, nama-nama lain-lain. So tak payahlah nak pergi naik bas ke minta borang merentah negeri, tak payah. Cari je dekat sini. Contohnya saya nak cari tentang digital library. Okay, jadi dia akan crawl lah dekat mana-mana ni nampak. UUM jumpa 118, Universiti Malaysia jumpa 17, Universiti Malaysia Sarawak jumpa 8 dan lain-lain lagi. Okay, cuma bergantunglah kalau contohnya ini daripada universiti mana, bila saya klik get full text, kalau universiti tu cuma bagi 24 pages, 24 pages je lah. Yang ni saya tengah download, tunggu sekejap dia bagi berapa page ni, universiti mana punya. Kita tengok sekejap. Kalau UiTM memang 5 muka surat. Tu memang telah diputuskan oleh pihak pengurusan MEU. So tak boleh nak lawan lah kalau dah 5 muka surat, 5 muka surat sahaja. Okay? Contoh yang ini UUM. Bila saya klik get full text, dia ada bagi 2 link. Terpulang lah. Kadang-kadang dia hosting dekat repository punya link. Okay? Ni UiTM lah. Sasa 5 muka surat ni nampak. Tak payah buka pun dah tahu dah. Kalau saya buka yang ini daripada UUM, ada setengah universiti dia bagi 24 pages. So 24 pages, nampak yang ini dia restrict untuk user dia UUM. Kita try buka yang lagi satu, punya link sama tak? Kita tengok. Okay, lagi satu link. Yang ini dia bagi untuk download. Kita tengok UUM bagi berapa page. Tak samalah, depends on universiti tu punya ketetapan. 21 page. 21 page dah dapat. Ada setengah tu 24. Ada setengah tu bagi full, terpulang ikut. Kalau UKM lagi hanya untuk user dia saja. Pak. Okay. Ini adalah satu cara. Cara yang kedua. Tadi kita guna UiTM IR. Cara yang ketiga. Okay, cara yang ketiga kawan-kawan, kita patah baliklah kepada jalan yang benar. Ingat tak tadi? Easy access tadi. UiTM spend berapa banyak tadi. Okay, kita gunakan easy access. Nak guna apa? Database apa? Nak cari thesis luar negara. Seperti saya mention, kalau Google Scholar baik hati, overseas punya database pun baik hati. Gunakanlah ProQuest Dissertation. ProQuest Dissertation ni, okay, amat telajak ni. Dia mengumpulkan semua thesis international, Universiti Oxford ke, Cambridge ke, Arizona ke, yang membenarkan anda dapat download the whole thesis secara PDF. Download saja. Siap dengan appendix, siap dengan questionnaire, siap dengan apa segala table, figure semua ada. So sebab tu saya kata kita boleh pergi kepada banyak tempat. Okay? So boleh tengok juga. Dan ada juga tempat-tempat lain. Ni cara-cara lain juga. Contohnya anda boleh crawl. Contohnya walaupun tadi ProQuest Dissertation ni adalah yang langganan, okay, yang saya mention ni, ada juga ProQuest Open Thesis. Dia bagi pula yang free, nampak ni.
Kalau katalah UiTM contohlah kita risau juga duit tak ada ke apa, kita boleh tengok juga guna PQDT Open. Ada juga setengah tu ANU Thesis Open. Saya tak ingat dia punya direct link ni. Pun boleh guna. Sebab ni Australian National University Thesis pun bagi juga thesis yang anda boleh download. Kebanyakannya orang putih ni memang bagilah. Tapi dia guna term sama, repository. Okay? So search lah kat sini. Contoh, nak cari tentang digital library. Wih, salah je. Semangat sangat nak type. Sebab kebanyakan universiti overseas ni dia dah buka dasar open access tu yang saya cakap open access mana nampak ni. Ni thesis PhD tahun 1998, mana yang dia dah bagi link untuk kita download tu, mana dia bagilah. Dia allow dekat orang luar untuk download. Okay? So tu antara alternatifnya. Pergi dulu dekat UiTM IR, kemudian boleh pergi dekat tempat-tempat tadi tu. MITO adalah untuk thesis yang universiti di Malaysia. Kemudian databases, Progress Dissertation yang UiTM langgan, Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya langgan untuk semua universiti. Dan anda boleh pergi kepada universiti-universiti overseas ni, dia punya repository yang juga depends on dia punya polisi dia. Kalau yang dia bagi full, memang dapat full PDF. Okay, boleh? Betul macam Puan Ida bagi tahu tu. Di MITO ada setengah TC boleh dapat kan? Saya pernah try UM punya tak silap, dia bagi full. Download lah. Ada yang full. Luckily lah kalau sampai dapat yang full tu. Dia depend pada topik kita. Tu Cik Hafiz ada bagi link juga tu. Ethos tu. Ethos tu apa? UK Cik Hafiz? Sekejap. Ya betul Puan. British Library punya. Okay, boleh. Okay. Wih, dia tidak mention. You are log in as Mr. Muhammad Hafiz Kasirun. Link tu. Okay, kita buat new search. Okay, ni saya nak favoriteskan juga. Terima kasih, share. Okay. So ada soalan lagi? Soalan? Kalau tak ada soalan, itulah sedikit perkongsian. Ya, Puan Ida. Itulah saya nak tanya juga, ada siapa-siapa yang nak bertanya lagi soalan sebelum kita end session ni? Tak ada ya? Okay, so kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas luang masa yang diberikan oleh Tuan Puan dan juga para pelajar untuk sesi petang ini, dan saya mengharapkan agar ianya memberi manfaat kepada anda semua, dan terima kasih juga kepada Puan Rudiana yang sudi berkongsikan juga maklumat bersama dengan kita. So itu saja, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang perlukan video sila email kepada saya lah, saya akan emailkan juga kepada anda lah. Dia makluman semua sebenarnya ini sesi memang pelajar yang mohon, jadi kita open juga kepada semua pustakawan untuk sama-sama kita dapatkan maklumat yang bermanfaat ini. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, mohon maaf salah dan silap saja. Assalamualaikum. Salam.